Jadi saya dan rakan-rakan seperjuangan saya adalah merupakan pelajar KUPTM Ceras Kuala Lumpur. Jadi saya akan perkenalkan diri, nama saya Nurlandia binti Mustafa dan seperti yang kita lihat kawan saya Muhammad Aiman Azwar, Muhammad Danish dan juga Arif Imran. Jadi kami adalah satu kumpulan untuk menyiapkan projek bagi subjek Titas Tamadun Islam di Tamadun Asia. Alright, jadi sebelum kami meneruskan perbincangan kita, saya nak minta Ustaz Taufik untuk memperkenalkan diri sedikit dan berserta dengan education background. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, nama Ustaz Muhammad Taufik bin Mat Syarif, merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS di UiTM Cawangan, Melaka. Ustaz merupakan pensyarah di sini sejak 2015 dan dah mengajar sedikit sebanyak subjek Tamadun Islam ini pun sejak 2015. Latar belakang pendidikan Ustaz, Ustaz mendapat ijazah sarjana muda pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Kemudian Ustaz meneruskan pengajian di peringkat sarjana pengkhususan komunikasi Islam di Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS ini, dan sekarang sedang meneruskan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang yang sama juga di UiTM ini. Itu sahaja. Okey, baik Ustaz. Jadi sekarang bertugas di Universiti Alor Gajah, betul? Ya, di UiTM Alor Gajah. Alright, baiklah. Okey, saya akan memulakan perbincangan hari ini yang akan dimulakan oleh Aiman Azwar yang akan dimulakan dengan kronologi. Seterusnya penerimaan oleh saudara Arif dan kemudian pergi kepada kesan dan saya yang terakhirlah kepada bukti-bukti peninggalan Islam. Jadi saya serahkan kepada Aiman Azwar untuk mulakan dengan kronologi. Baik, terima kasih Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Terima kasih Ustaz sebab dapat luangkan masa bersama. Okay Ustaz, jadinya tanpa buang masa kita masuk ke kronologi kedatangan Islam dekat Tanah Melayu. Okay, Ustaz, berdasarkan kajian yang kami and saya dapati iaitu Islam itu mula datang ke Tanah Melayu berdasarkan catatan dan juga bukti yang diterima pada abad ke-7 hingga abad ke-13, iaitu yang pertama kali dibawa oleh pelagang Arab dan Persia Ustaz. Jadinya Ustaz, soalan saya, adakah sebelum abad ke-7 hingga abad ke-13 ni Islam itu telah berjaya sampai ke Tanah Melayu itu sendiri? Okey, baik. Bila kita cerita pasal kedatangan Islam di alam Melayu, pertama sekali kita lihat apa itu alam Melayu. Alam Melayu adalah gugusan pulau-pulau Nusantara. Dia bukan hanya memfokuskan tentang Malaysia sahaja. Dia cerita daripada selatan Thailand, sekarang ni di bahagian Sumatera Indonesia, Semenanjung Malaysia, Kepulauan Jawa, Borneo, termasuklah sampai ke selatan Filipina. Okey, bagaimana Islam boleh sampai ke tanah Melayu? Islam mula muncul di atas muka bumi ini apabila kita khusus tentang ajaran Islam itu sendirilah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 610 Masihi. Kita selalu pakai tarikh hijrah dalam Islamic studies ni, tapi bila dari sudut umum ni kadang-kadang ramai orang tak berapa perasan. Baik, Rasulullah menerima wahyu 610 Masihi. Tarikh ni agak-agak penting sebenarnya. Bila kita cerita pasal sejarah memang tarikh sangat penting. Dan Rasulullah meninggal sekitar 633 Masihi, kurang lebih begitulah. Baik, 633 Masihi. Jadi bila pula Islam sampai ke tanah Melayu? Kebanyakannya selepas kewafatan Rasulullah, para sahabat, lepas tu generasi berikutnya tabi'in dan sebagainya, mereka mula menyebarkan Islam ini ke seluruhan pelosok muka bumi ini. Islam sampai ke tanah Melayu, betul seperti mana yang Aiman bagi tahu tadi, banyaknya dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Parsi. Itulah yang dikemukakan oleh Hamka dalam sejarah umat Islam, satu kitab yang beliau sendiri karang. Islam sampai ke tanah Melayu, kalau khususnya di Indonesia, lebih awal daripada kita di Malaysia ni tadi. Banyak orang mengatakan bahawa Islam ni sampai ke tanah Melayu pertama sekali dekat Melaka dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Islam, banyak catatan sejarah bagi tahu kepada kita Islam sampai lebih awal di Kedah. Dulu Kedah ada satu kerajaan Kedah Tua kita panggil kan.
katanya dah sampai Islam itu ke situ pada tahun 600 lebih lagi, minta maaf, pada tahun 1100, lebih kurang macam tu, 530 Hijrah, 1100, beberapa ratus tahun selepas kewafatan Rasulullah. Kemudian ada juga catatan bagi tu Islam sampai ke Terengganu juga lebih awal. Selepas daripada Kedah, Islam sampai ke Terengganu juga lebih awal, kerana kita sedia maklum ada catatan batu bersurat. Dekat batu bersurat tersebut bertarikh lebih kurang Ustaz tak apa pasti, sekitar 1300 kot. Sekitar tahun 1300 dekat batu bersurat tersebut. Lepas tu ada yang mengatakan Islam sampai ke Kelantan dahulu lebih awal. Kemudian barulah Islam sampai ke Pahang. Kemudian barulah Islam ini wujud di Melaka apabila pedagang-pedagang Arab sampai ke Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum tu, yang tadi kita cerita, Islam dah ada lebih awal di Malaysia ni pada kerajaan Kedah Tua, di Kelantan, di Terengganu apa semua, bukan dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Banyak catatan sejarah bagi tahu mereka ni dekat negara-negara Malaysia bahagian utara dan bahagian timur kan, mereka ni datang ke Malaysia. Islam ni sampai ke Malaysia ni melalui orang-orang Cina, terutama di Canton. Negara Cina menerima Islam itu lebih awal. Ada yang kata bahkan sahabat Nabi sendiri pun, Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah sampai ke negara Cina dan menyebarkan Islam ke negara Cina. Jadinya orang Cina Islam tu lebih awal sebahagiannya. Apabila berlaku satu peperangan saudara, orang-orang Cina Islam ini tadi, mereka berhijrah ke bahagian selatan, mereka sampai ke kepulauan-kepulauan Melayu dan mereka menetap di bahagian-bahagian sana dan mereka menyebarkan Islam. Barulah Islam ini sampai ke Melaka apabila para Miswara asalnya daripada Palembang. Bila mana kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, penting signifikan agama Hindu ni. Kerajaan Majapahit beragama Hindu menewaskan kerajaan kita sebut tadi para Miswara lari ke Temasek ataupun sekarang ni Singapura, kemudian buka penempatan di Melaka. Dan sekitar 1400. Tadi kita cerita Islam awal sampai ke Kedah 1100 apa semua, 300 tahun selepas tu barulah Islam sampai di Melaka apabila para Miswara buka Kesultanan Melayu Melaka. Dan Maulana Syekh Abdul Aziz, seorang pedagang dan juga seorang pendakwah daripada Yaman, dia datang ke Melaka. Dan ada yang mengatakan para Miswara ni masuk Islam lebih awal dan menukar nama dia menjadi Megat Iskandar Shah. Ada yang kata Megat Iskandar Shah tersebut merupakan anak kepada para Miswara. Kenapa menjadi perbalahan dekat sini? Sebab sejarah-sejarah Melayu ini, catatan-catatan dia banyak yang hilang. Jadi kita pun tak dapat nak pastikan siapa yang masuk Islam terlebih dahulu di Melaka, sama ada para Miswara ataupun anak dia. Tetapi nama Iskandar Shah itu memang wujud. Jadi sebagai kesimpulan, untuk menjawab soalan Aiman itu tadi, lebih awal Islam ini sampai ke tanah Melayu di Kesultanan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua terima Islam itu lebih awal sekitar 1100 lebih kurang. Kemudian membawa kepada Terengganu, Kelantan, Pahang. Kemudian barulah Islam itu sampai ke Melaka, Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 lebih kurang. Itu yang dapat Ustaz ringkaskan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk mengenai kedatangan Islam itu yang lebih awal sebelum daripada abad ke-15 lagi, iaitu di Kedah Tua. Jadi Ustaz, mengenai Kedah Tua yang menarik minat saya Ustaz, kita tahu yang Kedah Tua ni satu kerajaan negeri yang dah wujud lama, sebab ada catatan sejarah juga yang mengatakan bahawa Kedah Tua ini ada berkaitan dengan kalau saya tak silap Siam, iaitu adanya proses pembahagian dan juga pertukaran dari segi payung emas ataupun bunga emas. Jadi Ustaz, saya nak tanya mengenai Kedah Tua, Islam itu ada tak bukti yang mengatakan bahawa Kedah Tua itu telah lebih Islam sebelum daripada kedatangan para Miswarah daripada Palembang lagi Ustaz? Okey, baik. Bila kita katakan bahawa Kedah ni lebih awal masuk Islam, dia mesti kita melihat kepada bukti-bukti. Sebab tadi pun kita sebut dekat Terengganu pun menerima Islam lebih awal daripada Melaka, juga melihat kepada bukti batu bersurat tu. Dekat Kedah Tua,
catatan sejarah dia, Hikayat Merung Mahawangsa. Ustaz rasa masing-masing pernah dengar kot. Hikayat Merung Mahawangsa dulu pernah jadikan satu filem kan, yang mana Nah, Merung Mahawangsa ni akhirnya dia menjadi raja di Kesultanan Kedah Tua. Dalam Hikayat Merung Mahawangsa, lepas tu dekat dalam Tarikh Silsilah Negeri Kedah, ada mencatatkan Sultan Muzaffar Shah, Sultan Kedah, diislamkan oleh Syekh Abdul Wahab Yamani, seorang pendakwah daripada Yaman, sekitar tahun 1136 lebih kurang macam tu, ataupun pada tahun 531 Masihi. Sekitar 500 tahun selepas kewafatan Rasulullah, Islam dah sampai dah ke kerajaan Kedah Tua. Faham Ustaz. Menarik kisah Merumah Wangsa tu, sebenarnya saya ada pernah baca sebab kita tahulah yang betapa kuatnya Melayu itu di alam Nusantara ni sendiri. Semuanya satu Ustaz nak sentuh, sebab bila cerita kisah-kisah legenda ni, dia ada sebahagiannya fakta dan ada sebahagiannya dia adalah campuran cakap-cakap. Ada yang kata Merumah Wangsa lawan Garuda lah, semua Ustaz tak tahulah macam mana tang betul ya Garuda tu. Tetapi yang mengatakan bahawa selepas tu masuk Islam dan sebagainya, itu kita boleh terima sebagai satu fakta. Okey. Betul Ustaz, betul. Sampai ada yang mengatakan Merumah Wangsa itu kapalnya disumpah oleh Sang Kelembai. Baik Ustaz. Menarik kisah Merumah Wangsa itu Ustaz. Jadinya Ustaz, saya teruskan dengan soalan terakhir saya Ustaz, iaitu pada abad ke-18 hingga abad ke-19, sebelum pengaruh British yang agak kuat tu datang ke tanah Melayu, iaitu British itu ada nak datang demi hasil biji timah. Jadi sebelum tu, waktu kerajaan-kerajaan Islam ini telah hampir semuanya telah ada, iaitu dari segi Johor, Terengganu, negeri-negeri lain lah yang seperti Ustaz katakan tadi, telah adanya madrasah, masjid dan juga pusat-pusat penyebaran dakwah di setiap kerajaan negeri itu sendiri Ustaz. Jadi ni Ustaz, saya nak tanya Ustaz, bukti dan juga mengapa dan wujudnya pusat-pusat penyebaran agama Islam ini lebih menyeluruh, jadinya lebih kepada faktor dan juga sumbangan daripada wujudnya pusat-pusat agama dan juga masjid yang agak meluas ni Ustaz. Baik, soalan ni menarik. Macam Ustaz sambung tadi, contoh kita cerita pasal Kesultanan Melayu Melaka tadi apabila para Miswara itu masuk Islam. Baik, para Miswara masuk Islam ini banyak faktor dia. Antaranya bila mana pendakwah itu sendiri datang, pendakwah pedagang-pedagang Islam daripada Arab dan sebagainya, mereka bukan sahaja pedagang, mereka juga adalah pendakwah. Dan mereka mempamerkan nilai-nilai jati diri yang baik, akhlak-akhlak yang baik, menyebabkan orang tertarik masuk Islam. Kalau mana dekat Kesultanan Melayu Melaka, ada juga mengatakan para Miswara ini pun mudah masuk Islam kerana dia ada satu sikap yang agak anti kepada agama Hindu disebabkan kerajaan Majapahit beragama Hindu. Jadinya kerajaan Majapahit menumbangkan kerajaan dia di Palembang. Apabila para Miswara masuk Islam, dan sifat orang Melayu ni, dia memang taat kepada raja. Lebih daripada segala-galanya. Menyebabkan Islam itu mudah diterima di kalangan masyarakat Melayu. Jadinya Islam tu dah lebih menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat Islam itu sendiri yang memberikan rahmatan lil alamin, rahmat kepada semua. Berbanding, kalau dahulu agama Hindu, kita tahu masyarakat di alam Melayu ni ada yang mengamalkan agama animisme, kepercayaan kepada roh, ada yang mengamalkan agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Agama Hindu dahulu diterkenal dengan sistem kasta. Sistem kasta ni ranking lah. Kan dia ada golongan-golongan bangsawan, Brahmin dan sebagainya, barulah rakyat-rakyat biasa. Jadi dia ada satu double standard dekat situ. Menyebabkan golongan-golongan marhain, orang-orang biasa ni, dia susah untuk masuk Islam. Dia ada macam double standard. Tetapi Islam tak bawa sedemikian. Islam membawa agama itu untuk semua. Menyebabkan apabila rakyat ini masuk Islam, raja pun masuk Islam, golongan pembesar semuanya masuk Islam, maka perlunya pusat-pusat penyebaran ilmu itu tadi. Khususnya kepada ilmu Islam lah. Tetapi dia berjangkit kepada ilmu-ilmu yang lain. Nak belajar ilmu Islam mesti perlu membaca. Mesti kenal membaca, mesti tahu huruf-huruf, mesti tahu mengira serba sedikit.
maka terbukalah pusat-pusat pengajian di pondok, di masjid menjadi semakin meluas sebab rakyat diberikan peluang untuk menuntut ilmu. Berbanding dengan sebahagian agama-agama yang lain bersikap eksklusif untuk golongan-golongan bangsawan sahaja. Boleh dapat Iman Ya Ustaz, jelaslah yang apa tu, agama Islam ni dia tak spesifikkan kepada hierarki itu sendiri. Jadinya tambahan pula dekat kita sebagai orang Melayu di Nusantara ni, taat kita kepada pemimpin atas takut berlakunya tulak ataupun jatuh laknat kepada masyarakat-masyarakat ni. Ya, betul. Faham Ustaz. Jadinya untuk saya rasa jelaslah yang kronologi itu ada, and juga setiap daripada kronologi yang dicatatkan dan juga yang dicatatkan adanya faktor-faktor penting, kesan-kesan baik dan juga beberapa perkara-perkara tambahan untuk memperluaskan lagi agama Islam ini di tanah Melayu, Ustaz. Dan ya Ustaz, bagi saya tutup bahagian kronologi ialah yang sekarang ni dekat tanah Melayu ni, kita daripada abad ke-20 hingga ke saat ni Ustaz, kita tahu yang majoriti di tanah Melayu ni Islam Ustaz. Jadinya soalan saya is bagaimana Ustaz kita daripada Islam itu, dari sebuah agama yang bukan daripada Nusantara itu masih dapat dikekalkan Ustaz hingga ke sekarang ni Ustaz? Baik. Untuk melihat sesuatu agama itu dikekal relevan ataupun tidak, sesuai diamalkan di mana-mana tempat ataupun tidak, kita perlu melihat kepada status agama itu sendiri. Sebahagian agama dia memang bersikap eksklusif untuk bangsa-bangsa mereka sahaja. Contoh, agama Yahudi. Agama Yahudi memang bersikap eksklusif untuk bangsa-bangsa Yahudi sahaja. Kalau kita, contohnya, kita orang Melayu, kita bangsa Melayu, agama Islam. Tetapi orang Yahudi, mereka adalah bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Kenapa sedemikian? Memang mereka menetapkan Yahudi ni adalah satu agama eksklusif untuk mereka. Orang luar tak boleh ke masuk agama Yahudi? Boleh. Sebab ada lagi orang-orang, sebahagian orang-orang Afrika, orang-orang Negro sana, memang mereka menerima ajaran Yahudi. Tetapi bagi Yahudi, mereka ini menjadi Yahudi second class. Tahap sedemikian. Walhal Islam dia tak anggap macam tu. Islam menganggap orang yang martabatnya tinggi adalah orang yang paling bertakwa, bukan melihat kepada latar belakang bangsa dan sebagainya. Menyebabkan agama Islam ini sesuai diamalkan di semua tempat, di semua peringkat, tak kisah tempat, tak kisah dekat mana-mana pun. Even kita duduk Cina ke, orang Cina pun lebih sesuai menerima ajaran Islam. Bahkan kita cerita tadi, Islam sampai ke tanah besar Cina itu lebih awal daripada tanah Melayu, kerana banyaknya unsur-unsur kebaikan yang ada dalam Islam ini memperbaiki ajaran-ajaran Confucius dan memperbaiki ajaran-ajaran Buddha itu sendiri. Sebab ajaran Buddha ni awal-awal, Ustaz ada tengok satu dokumentari semalam tentang pernah dengar cerita Journey to the West tak? Ada satu perjalanan ke barat kan, Sami Tan Sanzang ke apa nama semua benda tu. Dia ni pun adalah satu fakta yang dah bercampur dengan cerita-cerita dongeng. Kalau yang kita tengok dalam TV tu tiba-tiba ada San Wukong lah, apalah semua, itu menipu lah. Tetapi dia katakan Sami itu memang wujud dahulu. Asalnya dia beragama Buddha, ada fahaman-fahaman Confucius. Kenapa dia buat perjalanan ke barat? Barat negara Cina tu di mana? Barat negara Cina itu adalah tanah besar Arab. Maka ada teori yang mengatakan Sami tu buat perjalanan ke barat adalah untuk mendapatkan kitab, sebab dia kata mendapatkan kitab kan. Kitab apa yang ada pada waktu tu? Walhal kitab-kitab ajaran Hindu, kitab ajaran Buddha dah lama ada. Maka ada teori yang mengatakan bahawa Sami itu pergi ke barat, pergi ke tanah Arab untuk mendapatkan kitab Quran. So sebab Islam sampai awal ke tanah besar Cina, dan Islam memperbaiki sedikit-sedikit. Ajaran Buddha yang ada, dia secara tak langsung ada pengaruh-pengaruh agama Hindu dan budaya-budaya Hindu. Tapi Islam tak. Islam dia bukan hanya memfokuskan kepada orang-orang Arab sahaja. No. Islam bila sebut tentang pemakaian, even sekarang ni Ustaz pakai jubah ke apalah semua ke, adakah ini pakaian Islam? Tak, ini pakaian bangsa. Islam ajar kita pakailah apa sahaja pun as long as benda tu menutup aurat dan sopan. Begitulah menyebabkan orang ini mudah menerima Islam kerana faktor ajaran Islam itu sendiri yang praktikal, yang kita kata syumul, menyeluruh dan sebagainya. Okey.
Jadi okey Ustaz, faham mengenai kronologi itu sendiri Ustaz. Jadinya saya rasa saya dah tak ada soalan tambahan lagi Ustaz. Jadi saya akan pass kepada bahagian penerimaan Islam oleh Arif Imran ni Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Saya agaknya. Assalamualaikum dan selamat pagi pada Ustaz. Okey, saya soalan saya berbunyi seperti inilah. Seperti yang kita tahu, sebelum Islam datang di tanah Melayu, kita tahu yang diorang mengamalkan agama animisme dan Hindu Buddha. Okey, soalan saya pada Ustaz ialah macam mana penerimaan Islam ini berlaku di tanah Melayu dan macam mana ajaran agama animisme ini hilang di tanah Melayu itu sendiri? Okey, baik. Apa itu agama animisme? Animisme ni adalah satu ajaran, satu kepercayaan bahawa alam ini mempunyai roh. Pokok tu dia ada semangat dia, spirit dia, roh dia. Begitu juga batu, bukit, gunung ganang ke apa semua, dia ada semangat-semangat dia tersendiri. Untuk mengelakkan bahawa semangat ini marah, menyebabkan berlakunya bencana dan sebagainya, mereka akan puja semangat-semangat yang tertentu ini tadi. Tetapi kebanyakannya, orang-orang golongan-golongan bawahan ini di tanah Melayu, hilangnya kepercayaan animisme ini apabila Islam itu datang. Kerana Islam ini tadi membawa rahmat kepada semua, baik golongan bangsawan, golongan raja, sampailah orang-orang bawah ini mudah menerima Islam. Islam tidak bersikap eksklusif untuk sesuatu kelompok sahaja. Maka mereka merasakan bahawa agama Islam ini lebih sesuai, lebih praktikal. Islam mengatakan bahawa segala alam ni, baik batu, pokok yang disembah ni apa semua, itu semua hidup, tetapi itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kita nak minta perlindungan apa semua, mintalah kepada Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam ini tadi. Apabila masyarakat ini dah masuk Islam, mereka dah tahu cara memohon yang sebenarnya, yakni kepada Tuhan, maka ajaran-ajaran animisme ini sedikit sebanyak dia dah terhilang, terhakis dah. Dan Islam pun melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Nak minta direct terus dengan Allah Ta'ala, tanpalah kita minta perlindungan daripada segala macam makhluk-makhluk ini tadi. Boleh dapat Arif? Boleh Ustaz, saya faham. Okey, soalan kedua saya pula seperti ini. Bila kita tahu bila Islam datang tanah Melayu, dia ajar kita yang hukum menikah, tunang dan kahwin itu semua adalah jalan yang orang kata mendapat membina keluarga yang bahagialah. Soalan saya pula macam mana agama animisme itu sebelum datangnya Islam itu mengamalkan perkahwinan itu Ustaz? Baik. Setiap tempat, setiap tamadun, setiap bangsa apa semua ada proses ataupun disiplin perkahwinan mereka masing-masing. Undang-undang mereka masing-masing tu adalah untuk nak kata macam mana orang-orang Melayu dahulu, agama animisme, macam mana mereka mengamalkan upacara perkahwinan ke disiplin perkahwinan tu, Ustaz sendiri belum jumpa satu catatan sejarah yang mengajak, yang beritahu kepada kita bagaimana proses benda tu. Sebabnya benda ni dah lama hilang dah beribu tahun mungkin kita tinggalkan segala benda-benda tahyul, karut marut ni apa semua. Tetapi satu benda yang menarik, macam mana Arif bagi tahu tadi, baik, apabila masyarakat Melayu ni terima Islam disebabkan sultannya telah Islam, maka undang-undang Islam itu dah menjadi sebuah undang-undang negara. Sebab raja dah masuk Islam. Macam mana raja nak mentadbir negara? Maka raja menggunakan undang-undang Islam. Ini terbukti apabila dekat Melaka ada hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka yang semuanya mengikut undang-undang Islam, termasuklah perkahwinan. Semua itu dah diajarkan, dah ditermaktubkan dekat dalam undang-undang di Kesultanan Melayu ni. Jadi orang dah apa yang mungkin mereka pernah amalkan sebelum-sebelum ni, benda tu kalaulah tak bersesuaian dengan agama Islam, mereka akan tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut dan mereka cenderung kepada agama Islam. Tapi bila sebut pasal perkahwinan, ada sebahagian adat-adat Melayu yang ini bukan adat Islam, ada adat Melayu yang mana masyarakat lihat benda ni tidak bertentangan dengan agama Islam, mereka amalkan. Contoh dia adat bersanding. Bersanding bukannya sebahagian daripada adat Islam. Kita tak pernah dengar pun Nabi dulu bersanding ke apa semua ke, macam mana pelamin Nabi, tak ada. Tetapi itu adalah adat orang Melayu hasil adaptasi pengaruh Hindu Buddha tu dahulu. Apabila mereka melihat benda ni tidak adalah kontradik dengan ajaran Islam, maka benda tu boleh diserap masuk. Jadinya orang Melayu ni sampai sekarang kita mengambil
agama Islam tu sebagai asas utama dalam institusi kekeluargaan kita apa semua. Pada masa yang sama, adat-adat Melayu hasil campuran pengaruh Hindu, Buddha dan mungkin ada sedikit sebanyak animisme ke, yang tidak ada kaitan dengan sesuatu benda yang syirik, yang tidak ada benda yang bertentangan dengan syariat, itu kita terima baik dan kita gabungkan dalam budaya Melayu kita itu sendiri. Okey, terima kasih Ustaz. So secara konklusinya, selagi adat itu tidak bertentangan dengan apa yang Islam bawakan, kita boleh amalkanlah pada hari ini. Okey. Seterusnya saya akan memberikan peluang kepada saudara Danish. Terima kasih Ustaz. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih saudara Arif Imran. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya akan teruskan dengan kesan kedatangan Islam di Tanah Melayu. Okey. Terdapat beberapa banyak kesan yang terdapat di kesan kedatangan Islam di Tanah Melayu. Antaranya ialah membawa perubahan yang signifikan dalam aspek sosial, budaya dan politik. Kedua ialah Islam menyebar dengan cepat melalui konteks perdagangan dan pernikahan dengan penduduk tempatan. Dan juga kedatangan Islam juga menimbulkan konflik dan kelompok-kelompok yang memegang keyakinan lain, menyebabkan perbezaan sosial dan etnik di kalangan penduduk Tanah Melayu. Okey, soalan saya ialah, pada abad ke-15, orang dahulu memegang pada konsep animisme. Bagaimanakah agama Islam boleh dianuti dengan terbuka, sedangkan ada lagi agama-agama yang lain? Baik. Untuk menjawab persoalan Danish, menarik juga, betul, kita mengatakan bahawa Islam ni boleh dikatakan agama yang sempurna lah, sesuai untuk semua. Tetapi ada tak orang yang menentang ajaran-ajaran ni? Dah tentu ada. Hatta daripada zaman Nabi sendiri pun, orang Arab sendiri pun banyak yang menentang ajaran Islam itu sendiri. Macam tu juga di Tanah Melayu ni. Tetapi kenapa benda ni nampak macam isu-isu kecil sahaja? Kerana Islam dianuti oleh sultan. Bila mana Islam ni dianuti oleh sultan, Ustaz recall balik apa yang Ustaz kata tadi, sifat orang Melayu ni taat kepada raja. Maka bila raja itu dah Islam, dia rasa macam tak ada, mereka nak memberontak pun mereka tak boleh. Dan pada masa yang sama, Islam juga bagi tahu bahawa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk orang tu masuk Islam. Mungkin mereka belum boleh terima lagi ajaran Islam, fine, tak ada masalah. Mereka boleh amalkan ajaran apa yang mereka percaya, tak ada masalah benda tersebut, selagi mana mereka tidak mengganggu-gugat ajaran Islam yang diamalkan di Kesultanan Melayu pada waktu tersebut. Boleh dapat Danish? Dapat Ustaz. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Soalan kedua saya ialah, Islam menyebar dengan pesat melalui konteks perdagangan dan pernikahan dan penduduk tempatan. Bagaimanakah pedagang Islam berjaya menarik orang menerima Islam Ustaz? Baik. Pedagang-pedagang Islam dahulu, khususnya pedagang-pedagang Islam daripada tanah Arab, ada sebahagiannya pedagang Islam daripada India. Kalau dekat China dulu, yang paling terkenal adalah Laksmana Cheng Ho lah dahulu, dan memang terbukti Laksmana Cheng Ho itu Islam. Mereka ini bukan sekadar pedagang, mereka ini adalah pendakwah secara tidak langsung. Mereka tahu tentang Islam, mereka tahu cara nak menyebarkan ajaran Islam. Maka apabila mereka datang berdagang ke Tanah Melayu ni, mereka bukan bawa sahaja barang, mereka juga bawa agama itu sendiri. Kadang-kadang mereka tak perlu bercakap pun, masuklah Islam apa semua, tak perlu dengan kata-kata. Kadang-kadang komunikasi bukan lisan itu lebih berkesan. Ustaz rasa semua dekat sini orang-orang komunikasi kan, orang semua lebih faham benda tu. Komunikasi bukan lisan itu kadang-kadang lebih berkesan. Orang melihat bahawa perwatakan pedagang-pedagang Islam ini, baik daripada India ke, daripada Arab ke apa semua, perwatakan mereka ini sangat-sangat baik. Mereka punya akhlak pun akhlak yang terpuji, menyebabkan orang itu tertarik masuk Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila mereka ni masuk Islam, dan ada sebahagian daripada mereka ini berkahwin dengan orang-orang tempatan. Dan mereka pun berkahwin dengan orang tempatan, kebanyakannya bukanlah orang-orang sebarangan. Dan bila mana mereka dah berkahwin dengan orang tempatan, mereka menetap, sebab itulah munculnya golongan Syed dan Syarifah dekat Tanah Melayu ni. Nenek moyang mereka itu adalah pedagang ataupun pendakwah daripada negara Arab. Mereka akan secara tak langsung muncullah satu keturunan, satu kelompok di Tanah Melayu ni hasil asimilasi tadi, mereka lebih mudah masuk Islam. Alright Ustaz, so dalam konklusinya, tidak ada paksaan untuk masuk Islam selagi tidak kacau dengan adat-adat Islam. Dan juga mereka tidak saja bawa barang saja, mereka juga bawa agama.
dengan juga orang tertarik dengan akhlak-akhlak Islam pada waktu itu. Alright, terima kasih banyak Ustaz. Saya akan memberikan peluang kepada Nur Nadia. Okey, baik. Terima kasih saudara Danish. Okey, tapi sebelum saya teruskan, saya minta maaf sekali lagi Ustaz. Sebab saya terpakai akaun personal, jadi masa dah nak habis, kita tukar Google Meet. Boleh Ustaz? Oh, okey, right. Alright. Terima kasih. Mana Ustaz weh? Aku masih recording, mantap. Sampai. Nish, rekod Nish. Dah dia tengah recording. Okey. Okey, baiklah. Jadi saya akan meneruskan dengan bukti-bukti yang ditinggalkan pada dari dari kedatangan Islam ke tanah Melayu. Seperti yang kita tahu, Islam dahulunya sampai ke negeri-negeri di tanah Melayu seperti Kedah, Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Jadi memang banyak bukti-bukti terawal yang ada dan terbukti adanya di negara-negara tersebut. Seperti yang kita tahu, Terengganu seperti Batu Bersurat yang menjelaskan hukum zina, batu nisan di Kedah, ada juga yang terdapat di Pahang dan juga penemuan duit shilling ataupun dinar emas di Kelantan. Jadi soalan saya, ada lagi ke bukti-bukti yang dijumpai di tanah Melayu tetapi tidak diketengahkan ataupun ada bukti tapi orang cakap mungkin tak jumpa ataupun hilang ataupun memang disoroklah orang cakap. Baik, satu benda yang mungkin kita rasa agak sedih jugalah. Artifak-artifak tanah Melayu ni dia banyak yang kita tak dapat preserve, kita tak dapat apa dah bahasa Melayu preserve Ustaz pula dah lupa. Kita tak dapat nak jaga artifak-artifak ini tadi. Dia banyak faktor. Pertama, kalau dari sudut buku-buku penulisan-penulisan, adakah orang Melayu dulu tak reti menulis sampai tak banyak sangat hasil-hasil karya orang Melayu? Jawapan dia ada. Tapi mungkin disebabkan bila kita tak jaga, dulu Ustaz pernah pergi Dewan Bahasa dan Pustaka, mereka bagi tahu sebelum ni orang-orang Melayu banyak menulis menggunakan daun palma. Perasan tak logo DBP dia ada macam satu daun palma tu. Dewan Bahasa Pustaka punya logo, dia itu adalah kenapa dia pakai logo tu, antara sebab dia adalah orang Melayu ni dia daripada daun tu lah dia jadikannya kertas. Tapi daun-daun ni semua dia akan mudah rosak bila mana kita tak jaga dengan baik apa semua. Dan kita pun tahu iklim geografi di tanah Melayu ni dengan iklim kita panas, hujan, banjir dan sebagainya, mungkin benda tu semua peninggalan penulisan ini semua banyak yang rosak. Okey, itu faktor yang pertama lah. Yang kedua, faktor banyaknya kita punya artifak-artifak kita ni banyaknya habis apabila kita dijajah ratusan tahun oleh penjajah-penjajah barat. Dan seperti mana yang tadi kalau Ustaz tak silap Aiman ada sebut, memang penjajah barat ni datang, mereka dengan hasrat membawa 3G. Goal, mereka nak ambil hasil kekayaan orang-orang Melayu. Gospel, mereka nak menyebarkan ajaran-ajaran Kristian. Dan glory, mereka nakkan kemenangan tersebut. Okey, bila mana mereka nak sebarkan ajaran Kristian, dah tentulah musuh-musuh kepada agama mereka ni, mereka akan habiskan. Mereka akan mula cuba buang, cuba rosakkan benda tersebut. Dan inilah terbukti apabila di Kesultanan Melayu Melaka, Islam sampai di Melaka 1400, sekarang ni 2023, bermaksud Islam tu dah sampai dekat Melaka ni sebenarnya, dah lebih 600 tahun. Tetapi, kalau kita pergi Melaka sekarang ni, masjid yang paling tua di Melaka hanyalah Masjid Kampung Hulu, sekitar 200 tahun lebih, 300 tahun je. Mana pergi masjid 600 tahun dulu?
Semuanya banyak sejarawan kata banyaknya masjid-masjid tua di Melaka ini dimusnahkan oleh Portugis apabila Portugis datang menjajah tanah Melayu. Dan bangunan Eva Musa yang kita banggakan sekarang ini pun adalah sebahagian daripada hasil batu-batu masjid yang dijadikan kota Eva Musa. Jadinya semua banyaklah hasil-hasil peninggalan sejarah-sejarah tanah Melayu ni dia musnah disebabkan mungkin faktor cuaca, geografi ke apa semua dan juga faktor-faktor penjajahan. Ada lagi tak yang boleh kita pelihara? Sebenarnya antara benda-benda yang kita boleh pelihara itu tadi antara mungkin sedikit sebanyak tapak-tapak warisan. Sekarang ni banyak ahli-ahli kaji arkeologi dia sedang cuba giat usaha tentang kerajaan Kedah Tua, Sungai Batu di Kedah apa semua. Mereka cuba kaji balik, lihat karbon dia, catatan sejarah dia, kesan-kesan tapak-tapak peninggalan tersebut untuk menjadikan satu bukti-bukti penemuan-penemuan yang baru. Yang kedua sebenarnya secara tak langsung yang kita boleh lihat adalah batu-batu nisan. Sebab ketahuilah batu yang ada jantina hanya batu nisan sahaja. Kenapa batu nisan ada jantina? Perasan tak? Ni kadang-kadang orang filem pun kadang-kadang dia tak perasan benda ni. Dia menangis pergi kubur mak dia lah apalah semua. Tapi tiba-tiba kubur mak dia tu batu nisannya bulat. Walhal batu nisan bulat adalah batu nisan lelaki. Batu nisan perempuan dia berbentuk pipih. Cek balik, batu nisan perempuan dia akan nipis. Apa signifikan batu nisan ni? Sebab batu nisan ni dia ada satu falsafah orang Melayu. Pertama tadi disebabkan jantina tu lah. Yang kedua, seni batu nisan itu sendiri. Batu nisan orang Islam, batu nisan orang Kristian, orang Hindu pun ada batu nisan. Dia ada pun berbeza. Semua benda tu berbeza. Dan kita boleh check bila batu nisan itu dibuat. Dasarkan kita ujian karbon ke apalah semua, kita boleh lihat. Dan batu nisan ni pun dia ada tulisan dia. Biasa dia akan bagi tahu orang ni meninggal bila dan sebagainya. Contohnya dekat Tanah Jawa dulu, mereka ada jumpa satu batu nisan, Fatimah Maimun ke, Ustaz tak ingat siapa nama dia apa semua. Batu nisan itu mencatatkan ini antara bukti Islam ni sampai ke Tanah Jawa memang ratusan tahun lebih awal. Sebab dia ada tarikh orang tu meninggal. Dia tu orang Islam, batu nisannya tu dia dah meninggal, bermaksud Islam dah sampai lebih awal sebab orang tu meninggal dalam keadaan yang Islam. Dan seni batu nisan itu adalah pengaruh Cina. Maka ada satu teori mengatakan Islam sampai ke Tanah Jawa dibawa oleh orang-orang Cina sebab pengaruh batu nisan itu tadi. Kalau penjajah-penjajah ni kebiasaannya mereka datang, mereka musnahkan masjid, kita dah tak banyak tinggalan-tinggalan sejarah masjid. Tetapi batu nisan ini antara yang boleh kita kaji, kita lihat balik. Betul Ustaz, faham Ustaz. Sebab saya ada juga buat research berkenaan dengan bukti-bukti. Ada beberapa batu nisan yang tertulis syair. Ada juga batu nisan di Kedah Tua yang ada tertulis milik Abdul Kadir tak silap saya di Kedah Tua. Jadi memang batu nisan tu kita tahu ada tercatatnya tulisan, tarikh dan juga nama. Okey, jadi soalan seterusnya, adakah bukti-bukti yang ditemui pada waktu dahulu dikaitkan dengan politik pada ketika itu? Seperti yang kita tahu kita ada agama yang berlainan. Jadi mungkin bukti yang ditemui ada berkait rapat dengan politik pada ketika itu. Ini kata dia akan ada kaitan juga secara tidak langsung bagaimana apa situasi yang berlaku pada waktu tersebut. Contoh kan, di Kesultanan Melayu Melaka dahulu, kita terkenal dengan ada seorang wanita yang dibawa daripada negeri Pahang bernama Tun Teja. Pernah dengar kan nama tu? Tetapi apabila Kesultanan Melayu Melaka itu runtuh, maka kerabat-kerabat Sultan ini mereka lari turun ke bahagian Muar dan sebagainya. Tun Teja itu dikatakan meninggal di kawasan Merlimau, Melaka. Dan batu nisannya ditemui di sana, di kawasan sawah sekarang ni. Kalau pergi memang ada. Jadi bila kita jumpa ada batu nisan dekat tengah-tengah sawah, apa hal lah batu nisan tengah-tengah sawah ni apa semua kan. Bila cek nama dan sebagainya, ukiran yang ada dekat situ, maka kita boleh faham apa situasi yang berlaku. Oh, dia dikebumikan dekat sini, kenapa dia tidak dikebumikan dengan penuh istiadat walhal dia adalah kerabat raja, disebabkan berlakunya faktor dijajah oleh Portugis pada waktu tu, mereka lari ke selatan. Dia dapat, kita boleh jejak balik sejarah.
Kenapa dekat Merlimau? Sebab Merlimau dah dekat dengan Muar. Muar terus nak dah masuk ke Johor dan sebagainya. Okey, baik Ustaz. Jelas Ustaz. Okey, baik Ustaz. Jadi itu sahaja yang saya ingin bertanyakan berkenaan dengan bukti. Jadi saya rasa berakhirlah sudah perbincangan kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan tamadun Islam di tamadun Melayu. Jadi sebelum saya mengakhiri perbincangan hari ini, Ustaz, saya ingin meminta Ustaz untuk memberi beberapa pandangan ataupun beberapa perkara yang Ustaz ingin tambah berkaitan dengan tamadun Islam di tamadun Melayu itu sendiri. Sedikit je lah yang Ustaz nak bagi peringatan, bukan peringatan lah, perkongsian bersama untuk semua. Apabila Islam ini sampai ke tanah Melayu, yang masyarakat Melayu ni dia dah sebelum ni ada agama animisme, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Ada yang kata Buddha dulu, ada yang kata Hindu dulu, whatsoever lah. Tapi yang banyak yang kata agama Hindu tu masuk lebih awal, kemudian agama Buddha dan sebagainya. Apabila Islam sampai, orang Melayu ni mereka masuk agama Islam dan mereka tak keluar-keluar dah. Kalau tadi katakanlah agama Hindu datang, mereka mengerti agama Hindu, agama Buddha datang, mereka lari agama Buddha. Tapi bila Islam datang, mereka dah tak ada dah nak pilih-pilih agama lain. Even walaupun kita dijajah oleh penjajah barat itu ratusan tahun. Barat tadi kita kata dia datang bawa 3G, gold, gospel and glory. Tapi gospel itu tidak dapat melekat di hati orang Melayu. Sebab apa? Mereka ada satu jati diri Islam dalam hati mereka. Menyebabkan mereka kata mati pun matilah. Yang penting Islam itu ada dalam hati mereka. Orang-orang barat ni nak ambil harta hasil mahsul orang Melayu ni, mereka boleh tahan lagi. Jadi inilah yang menjadi satu pegangan sepatutnya untuk anak-anak muda generasi sekarang ni. Biarkan dalam hati mereka tu ada jati diri Melayu dan Islam tu, supaya apa sahaja penjajahan bentuk-bentuk baru sekarang ni datang, kita akan tolak tepi perkara tersebut. Sekarang ni orang dah tak jajah negara dah. Macam dulu bawa tentera apa semua. Tak. Sekarang ni mereka jajah mungkin dalam bentuk hiburan. Datang sikit artis K-pop, orang dah berbuih mulut, dah suka kan. Tak kisahlah benda tersebut. Tetapi yang penting janganlah kita sesekali menukarkan budaya kita dan agama kita disebabkan penjajahan-penjajahan era baru ini. Itu saja. Alright Ustazah, betul. Ustazah pula, sorry. Ustaz. Betul, saya suka bila Ustaz mentionkan yang kita perlu terapkan yang jati diri Islam dalam setiap individu lah dekat Malaysia, dekat orang Melayu. Sorry Ustaz. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Taufik atas masa yang telah diluangkan bersama-sama dengan kami. Jadi terima kasih saya ucapkan. Dan okey, ada apa-apa lagi daripada rakan-rakan saya yang lain? Tidak ada, daripada Nadia. sendiri. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. banyak. Halalkan semoga yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang daripada kami ini sendiri Ustaz. Kami minta maaf kalau ada salah kata. Minta halalkan ilmu yang Ustaz berikan kepada kami seperti tadi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Izinkan saya leave call ni. Oh, okay. Ya.